Lu tipu gua. Gua sudah call. Kamera tak ada bateri leh. Lu mau apa sekarang? Keluar. Lu kasih tu duit sekarang. Lu kasih sama gua. Lu jangan banyak bunyi. Kasih sekarang lah. Kasih. Tolong. Saya editor podcast Syahidah Sarhid. Episod keempat, Pembunuhan Berganda di Koven. Diari Mahkamah. Pada 10 Julai 2013, tubuh seorang lelaki Cina berusia 42 tahun, Tan Chi Hiong, ditemui di tepi jalan raya dekat Upper Serangoon Road bersebelahan stesen MRT Koven. Beliau ditemui dengan belasan kesan luka di kepala, muka dan leher. Tubuhnya dilumuri darah. Titisan darah dari tubuhnya kemudian dijejaki sehingga ke rumah bapanya di 14J Hillside Drive, di mana mayat bapanya Tan Boon Sin, 67 tahun, ditemui dengan hampir 20 kesan tikaman di leher dan muka. Namun, tiada senjata yang ditemui di tempat kejadian. Laporan juga mengesahkan yang Chi Hiong telah diseret kira-kira 1 kilometer di bawah kereta Toyota Camry milik keluarganya sendiri. Kereta itu kemudian ditemui pada 11 Julai 2013 dengan kesan darah dekat blok 1084 Yunus Avenue 7. Sehari kemudian, iaitu pada 12 Julai 2013, 56 jam setelah pembunuhan berganda di Koven berlaku, seorang pegawai polis Singapura, Iskandar Rahmat, 36 tahun, diberkas di Danga Bay, Johor Bahru. Iskandar dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan membunuh mendiang Tan Boon Sin dan Tan Chi Hiong. Iskandar Rahmat, 36 tahun, adalah seorang staf sarjan kanan dengan pasukan polis Singapura SPF. Dikenali sebagai seorang pegawai yang baik, ramai yang terkejut apabila Iskandar didakwa atas 2 tuduhan membunuh. Iskandar menyertai pasukan polis sebagai korporal pada tahun 1999. Dia berkhidmat di Division Polis Bedok sehingga 2007 dan berjaya memohon menjadi pegawai penyiasat. Malah, pasukan polis juga menaja pengajiannya sehingga dia menjadi staf sarjan kanan. Selepas perceraian Iskandar pada 2005, dia mula mengalami masalah kewangan yang berpunca daripada beberapa tanggungannya semasa berkahwin. Ini termasuk 3 pinjaman daripada bank bagi pinjaman pengubah suaian, perumahan dan kereta. Pada Jun 2012, baki hutangnya mencecah lebih $60,000. Pada masa itu, dia hanya membawa pulang sekitar $4,000 dan harus menampung dirinya sendiri, keperluan barang dapur untuk keluarga dan sewa rumah sebanyak $1,700. Pihak bank juga telah mengemukakan permohonan muflis terhadap Iskandar. Masalah kewangan Iskandar juga menjejas kerjayanya di SPF. Pada April 2013, Iskandar didakwa oleh Lembaga Disiplin Polis. Jika didapati bersalah, dia boleh dipecat atau dikenakan persaraan wajib. Pada 3 Julai 2013, Iskandar memaklumkan kepada lembaga disiplin itu bahawa dia boleh mendapatkan wang untuk melunaskan hutangnya. Dia membuat tawaran dengan pihak bank untuk menyelesaikan hutangnya dengan bayaran tunai $50,000 sekaligus, dan pihak bank memberinya tempoh hingga 10 Julai 2013 untuk membuat bayaran tersebut. Walaupun dia membuat tawaran begitu, hakikatnya adalah Iskandar tidak boleh menyediakan wang sebanyak $50,000 itu. Saya tak tahu lagi apa yang boleh saya buat. Saya perlukan duit untuk lunaskan hutang saya. Kalau tidak, saya akan jadi muflis. Saya akan dibuang kerja. Saya editor podcast Syahidah Sarhid. Episod keempat, bahagian kedua. Pergelutan yang membawa maut. Diari Mahkamah.
Iskandar mengaku membuat perancangan untuk merompak Tan Boon Sin pada 8 Julai 2013. Sebelum ini, Iskandar pernah berinteraksi dengan Boon Sin pada 8 dan 20 November 2012. Pada masa itu, Boon Sin telah membuat laporan di Division Polis Bedok kerana wang tunai berjumlah $45,000 dan beberapa shilling emas hilang daripada peti simpanannya di Certis Cisco. Iskandar yang ditugaskan sebagai pegawai penyiasat yang bertugas ketika itu teringat bahawa Boon Sin masih mempunyai sejumlah besar wang tunai di dalam peti simpanannya itu. Iskandar yang sedang mengalami masalah kewangan membawa pulang laporan polis Boon Sin yang mengandungi butiran peribadinya. Pada 10 Julai 2013, Iskandar melaksanakan rancangannya. Iskandar memaklumkan kepada Boon Sin bahawa peti simpanannya kononnya akan dipecah sekali lagi dan sebagai sebahagian daripada operasi polis, dia perlu meletakkan kamera CCTV di dalam peti simpanan itu. Iskandar membawa Boon Sin untuk mengosongkan isi peti simpanan tersebut. Iskandar memakai gelang dan alat pendengar supaya kelihatan seperti dia menggunakan alat komunikasi dan berpura-pura berkomunikasi dengan rakan sekerjanya. Selepas Boon Sin mengeluarkan wang tunai dan kandungan peti keselamatan, Iskandar mengiring Boon Sin pulang dan merancang untuk kemudian merompaknya dan lari. Setibanya mereka di rumah Boon Sin, Iskandar berpura-pura berkata bahawa seorang rakan kerja yang akan tiba di rumah Boon Sin. Namun rancangannya gagal apabila beg yang membawa wang tunai itu disimpan oleh Boon Sin sebelum sempat dirampas Iskandar. Iskandar kemudian menukar rancangannya dan memberitahu Boon Sin bahawa beliau terpaksa mengikutnya kembali ke Cisco dengan beg berisi wang tadi kerana kononnya pesalah yang membuka peti keselamatan Boon Sin telah ditangkap. Iskandar mendakwa ketika itu Boon Sin menyedari beliau ditipu dan menyerangnya dengan pisau. Iskandar dan Boon Sin kemudian terperangkap dalam pergelutan yang mengakibatkan Iskandar menikam dan mengelar Boon Sin berkali-kali sehingga Boon Sin rebah. Ketika itulah anak Boon Sin, Tan Chi Hiong, masuk ke dalam rumah. Pa! Saya hanya berniat untuk menembuknya. Tetapi saya tidak sedar yang saya masih memegang pisau di tangan saya. Dan saya hayunkan tangan saya berkali-kali. Saya panik. Jangan lari! Hentikan kereta! Mahkamah diberitahu bahawa setelah Chi Hiong masuk ke dalam rumah, beliau bergegas ke arah Iskandar dan menurut Iskandar, dia menghayunkan tangannya ke arah Chi Hiong tanpa menyedari yang dia masih memegang pisau di tangannya, lantas menikam lehernya beberapa kali. Iskandar mendakwa dia cuba melarikan diri, tetapi Chi Hiong mengejarnya dan mereka terus bergelut di depan pintu. Iskandar sempat melarikan diri dengan menaiki kereta milik Boon Sin. Bukti menunjukkan bahawa semasa Iskandar cuba melarikan diri, Chi Hiong berlari ke bahagian pemandu kereta dengan penlumuran darah dan tangannya memegang lehernya. Kemudian beliau jatuh ke tanah di sebelah kereta Boon Sin. Bukti juga menunjukkan yang Iskandar ada ternampak Chi Hiong sebelum dia menghidupkan kereta, mengundur dan memandu pergi. Badan Chi Hiong terperangkap di bahagian bawah kereta dan diseret kira-kira 1 kilometer dari rumah Boon Sin sebelum badannya terlepas berhampiran MRT Kovan. Sepanjang perjalanan itu, ramai pemandu melihat badan Chi Hiong diseret dan membunyikan hon kereta berkali-kali kepada Iskandar. Iskandar didakwa dengan 2 tuduhan membunuh. Peguam Syafiqah Ahmad Fuad dari IRB Law menerangkan apa yang merangkumi pembunuhan mengikut Seksyen 300 Kanun Kesiksaan. Pembunuhan itu adalah satu jenayah yang amat serius yang ia akan boleh membawa hukuman berat lah, boleh ke tali gantung. Seksyen 300 of the Penal Code menyatakan bahawa seseorang itu telah melakukan pembunuhan jika dia menyebabkan kematian orang lain dengan niat-niat, dengan dia spesifik niat lah. So niat dia adalah satu adalah untuk menyebabkan kematian.
atau lagi satu pula, niat untuk menyebabkan kecederaan badan dengan pengetahuan bahawa kecederaan itu boleh berkemungkinan membunuh orang itu. Dan lagi satu adalah niat untuk menyebabkan kecederaan badan yang sufficient in the ordinary course of nature yang boleh menyebabkan kematian. Dan lastly, pengetahuan bahawa apa yang tertuduh itu lakukan adalah sangat berbahaya sehingga ada besar kemungkinan ia boleh menyebabkan kematian. Saya tak berniat untuk membunuh sesiapa. Jika saya mempunyai niat untuk membunuh Encik Tan Boon Sin, saya akan melakukannya sebaik saja saya tiba di rumahnya. Perbicaraan Iskandar Rahmat bermula pada 20 Oktober 2015. Dalam perbicaraan itu, Iskandar mengatakan yang dia tertekan dan terdesak kerana masalah kewangannya. Oleh itu, dia tidak ada pilihan selain merompak Tan Boon Sin. Dia menekankan bahawa dia tidak berniat langsung untuk membunuh. Koresponden Ervina Muhammad Jamil yang membuat laporan sekitar tempoh perbicaraan itu menyingkap semula kes tersebut. Kejadian ini berlaku pada 10 Julai 2013. Apa yang berlaku, mayat seorang pemilik bengkel kereta itu ditemui dalam rumahnya di 14J Hillside Drive, dan mayat anaknya pula ditemui di luar stesen MRT Kovan dekat Upper Serangoon Road. Dan mayat mendiang anaknya didakwa telah diseret kira-kira dalam 1 kilometer di bawah kereta Toyota Camry milik keluarga mendiang Tan, dan itu meninggalkan kesan darah dari rumah ayahnya di Hillside Drive tu. Jadi apa yang berlaku, seorang pegawai bekas pegawai polis namanya Iskandar Rahmat, dia kemudian diberkas oleh polis Malaysia lah di sebuah restoran di Tangabi, Johor. 2 hari kemudian, masa kejadian berlaku pada 10 Julai, dia diberkas di Malaysia pada 12 Julai 2013. Tapi 3 hari kemudian baru dia didakwa di mahkamah di Singapura lah. Dan tapi perbicaraan kesnya hanya bermula 2 tahun kemudian, iaitu pada 20 Oktober 2015. So sebagai antara wartawan yang ditugaskan untuk membuat liputan tentang perbicaraan Iskandar Rahmat ni, pastinya perlu buat banyak homework lah pasal 2 tahun telah berlalu kan. Dan baca balik semua laporan sebelum ini dan kronologi kes untuk betul-betul refresh kembali lah, untuk kerana pasal dah agak lama lah sejak kes kejadian tu berlaku. Ketika perbicaraan, pihak pendakwa memberi keterangan dan bukti daripada lebih 100 saksi. Seramai 17 orang saksi dikemukakan di mahkamah. Pihak pendakwa mengemukakan beberapa faktor untuk membuktikan yang Iskandar memang ada niat untuk membunuh. Antara faktor yang dikemukakan adalah Iskandar membawa pisau yang digunakan untuk menikam Boon Sin dan Tan Chee Hiong. Iskandar menafikan bahawa pisau itu miliknya. Pihak pendakwaan mengemukakan Boon Sin tidak memiliki pisau yang diterangkan oleh Iskandar itu. Malah isteri Boon Sin memberi keterangan bahawa tiada pisau yang hilang dari rumah dan mereka tidak mempunyai pisau yang digambarkan Iskandar. Salah seorang saksi pendakwa, seorang doktor ortopedik, memberikan keterangan bahawa Boon Sin mengalami masalah di lutut kiri dan sudah timpang sedikit semasa kejadian. Tidak mungkin beliau boleh berjalan dengan pantas. Pihak pendakwa raya mendakwa bahawa Iskandar juga berniat untuk membunuh Chee Hiong apabila dia memasuki rumah itu kerana dia bukan saja menyerang Chee Hiong tetapi dia menikamnya di leher yang pastinya boleh menyebabkan kematian. Malah Iskandar menikam kedua-dua mangsanya berkali-kali. Iskandar telah dinilai sebagai seorang yang siuman semasa kejadian. Pakar psikiatrik juga membuat kesimpulan bahawa Iskandar tidak mempunyai penyakit mental pada masa kesalahan itu. Iskandar juga secara konsisten menafikan mempunyai sebarang gejala kemurungan atau masalah psikotik pada masa tersebut. Bukti-bukti ini adalah antara faktor yang menunjukkan bahawa Iskandar sedar apa yang dia lakukan, iaitu merompak atau menipu untuk membayar hutangnya dan mempunyai niat untuk membunuh.
Koresponden Ervina Muhammad Jamil mengongsi keadaan Iskandar apabila kali pertama dihadapkan ke mahkamah. Pada 20 Oktober 2015 itu hari pertama perbicaraan kes Iskandar Rahmat di mahkamah lah. Jadi saya membuat liputan dengan seorang lagi rakan wartawan daripada Berita Harian iaitu Fakhrul Razi Ismail, dan kali pertama kita dapat melihat beliau sejak beliau didakwa di mahkamah sebelumnya. Kira 2013 kan didakwa di mahkamah, kemudian ni kira first time lah, kali pertama kita dapat lihat beliau lagi face to face gitu. Dan apa yang menonjol waktu itu kerana dia kelihatan lebih kurus berbanding 2 tahun sebelum tu. Sebelum tu kan banyak gambar Iskandar di TV, di media, dia apa tu, surat khabar semua, kita nampak bagaimana rupa orang ini. Tapi bila 2 tahun kemudian, bila perbicaraan kesnya bermula di mahkamah, kita lihat dia buat kali pertama, first time after 2 years, nampak kurus, banyak weight dia lost lah. Tapi dia kelihatan tenang lah waktu tu. Saya ingat dia waktu tu pihak pendakwa yang ketengahkan saksi mereka untuk beri keterangan, tapi Iskandar tetap tenang. Walau dia dengar saksi cakap apa, tapi dia tetap tenang lah sepanjang tu. Hari pertama tu antara saksi yang tampil beri keterangan termasuk isteri mendiang Tan Boon Sin. Tan Boon Sin ni adalah pemilik bengkel kereta tadi yang ditemui mati dalam rumahnya di 14J Hillside Drive. So isteri mendiang menyifatkan suaminya sebagai seorang yang baik hati, penyayang dan tidak pernah mengasarinya apabila mereka bertengkar. Iskandar bergantung kepada 2 faktor pembelaan. Pertama, pembelaan untuk melaksanakan haknya untuk mempertahankan diri, dan kedua, pembelaan pergaduhan secara tiba-tiba. Peguam Syafiqah Ahmad Fuad dari IRB Law menjelaskan dengan lebih lanjut. Dalam kes ini, Iskandar dia menggunakan private defense, dan lagi satu sergeant fight, dan lastly diminished responsibility. So untuk pertahanan diri, beliau mengatakan kerana orang itu tiba-tiba datang mengancamnya dengan pisau, dan lagi satu tentang sergeant fight, pasal dia datang kepadanya dengan pisau, suddenly there was a fight. Then lastly beliau, and this was pada best to my knowledge, this was raised in the appeal. Beliau mengatakan oleh kerana tertekan dengan kes-kes yang dia punya with his stresses, with his bankruptcy, dia mengatakan because of that dia diminished responsibility. There was he was suffering from macam stress, tekanan yang boleh membuat dia punya minda ataupun dia punya fakulti mentalnya terjejas. Begitu ketara lah. Berdasarkan semua bukti dan keterangan, pendakwa dan juga Iskandar, Hakim Tae Yong Kwang tidak percaya yang Boon Sin bergegas ke arah Iskandar dengan pisau. Hakim juga tidak boleh menerima bahawa Boon Sin mahu menyakiti Iskandar dengan pisau hanya kerana beliau mendapat tahu beliau ditipu. Boon Sin bukan sahaja lebih tua tetapi mempunyai gaya berjalan yang lebih lemah, masalah lagi dengan masalah sakit lutut. Tidak mungkin Boon Sin akan memilih untuk bertempur dengan Iskandar. Kecederaan pada badan, kepala dan leher Boon Sin semuanya konsisten sebagai kecederaan defensif. Oleh itu, Hakim tidak percaya bahawa Iskandar melakukan semua itu untuk mempertahankan dirinya. Mengikut apa yang telah terjadi, Hakim itu tidak percaya bahawa dengan keterangan yang diberikan oleh tertuduh bahawa rancangan dia hanya untuk merompak dan bukan untuk membunuh. Sebab dia yang tertuduh ni, dia cuba untuk melarikan diri, dan lagi satu rancangan dia untuk merompak dan lari, atau what he said was snatch and go, ia adalah sangat berbeza dengan perancangan dia yang perancangan teliti untuk merompak mangsa pertama. Pembelaan Iskandar untuk menggunakan hak untuk mempertahankan diri dan pergaduhan secara tiba-tiba tidak berjaya, kata Hakim Tae Yong Kwang. Saya dapati bahawa pendakwa berjaya membuktikan Iskandar merancang merompak dan membunuh mendiang Tan dan anaknya.
Iskandar, awak telah menyerang mereka dengan kejam dan tanpa belas kasihan dengan niat yang jelas untuk menyebabkan kematian. Malah, awak membawa pisau dengan niat membunuh. Saya tak percaya yang mendiang Tan Boon Sin tiba-tiba berubah menjadi orang yang sanggup menggunakan pisau terhadap awak setelah dia menyambut awak masuk ke rumahnya. Dengan itu, awak dijatuhkan hukuman mati. Koresponden Ervina Muhammad Jamil mengimbas bagaimana keadaannya di mahkamah selepas hukuman dijatuhkan. Bilik mahkamah waktu tu ramai orang. Selalunya kalau kes-kes biasa ada beberapa barisan tempat duduk aja yang diisi, tapi waktu Iskandar Rahmat tu dia dijatuhi hukuman mati pada 4 Disember 2015, hampir penuhlah bilik mahkamah. Tetapi waktu hakim jatuhkan hukuman mati tu, Iskandar saya ingat dia tidak menunjukkan sebarang reaksi pada wajahnya. Jadi susah nak baca dia tengah sedih ke atau apa ke. Tak ada reaction langsung di wajahnya. Tapi selepas itu dia diberi masa untuk bercakap dengan keluarganya yang hadir. Keluarga mendiang yang dua mangsa tu pun boleh dilihat di dalam mahkamah dan mereka dilihat tersenyum selepas hukuman dijatuhkan. Waktu itu apa yang menarik perhatian saya ialah hakim ketika itu dia ucapkan terima kasih kepada pasukan penyiasat kerana atas sikap profesional mereka dan tidak bersikap berat sebelah. Walaupun Iskandar juga merupakan pegawai polis betul. Kira he's one of them lah. Tapi hakim cakap thank you pasal mereka tetap profesional jalankan tugas. Dan pada saya ini menunjukkan bahawa tak kira siapa kita, orang besar ke, orang biasa atau polis ke atau sesiapa sajalah di Singapura ni, kalau kita buat salah, kita akan dihadapkan ke muka pengadilan lah. Dan itu bagi saya menunjukkan betapa transparent, betapa adilnya sistem keadilan di Singapura. Iskandar mengemukakan rayuan kepada mahkamah dan pada 3 Februari 2017, kes rayuannya dibicarakan. Iskandar mencabar sabitan kesalahannya atas dasar bahawa tindakannya tidak menunjukkan niat untuk menyebabkan kematian. Sebaliknya, ia hanya mencerminkan niat untuk menyebabkan kecederaan, satu kesalahan yang tidak memberi hukuman mati mandatori. Di mahkamah rayuan, Iskandar mengemukakan satu lagi pengecualian, tanggungjawab berkurangan atau diminished responsibility. Peguam Syafiqah Ahmad Fuad dari IRB Law menerangkan antara sebab permohonan rayuan ada kalanya ditolak mahkamah. Rayuan tertuduh mencabar sabitan atas dasar bahawa tindakannya tidak menunjukkan niat untuk membunuh. Dia punya basis is that dia tak ada intention untuk membunuh, dia cuma ada intention to cause injuries. Dan di situ juga dia cuba bergantung pada 3 perbelaan, iaitu self defense, sudden fight and also diminished responsibility lah. Dan hal-hal ini semua dipertimbangkan semasa rayuan, dan mahkamah rayuan mengambil took into consideration bahawa si tertuduh ni, beliau telah mengaku bahawa dia memang ada niat untuk mencederakan mangsa-mangsanya. Dan juga mahkamah melihat atas jumlah cedera yang dialami oleh mangsa-mangsa dan juga the seriousness of the injuries caused, ia adalah bukti bahawa si tertuduh ni memang ada niat untuk membunuh dan bukan ada niat untuk membunuh dan bukan untuk mencederakan. Pada 3 Februari 2017, pada hari ulang tahun Iskandar yang ke-38, mahkamah putuskan rayuannya agar dilepaskan daripada hukuman mati ditolak. Selepas mendengar keputusan mahkamah itu, sekitar 16 anggota keluarga dan teman Iskandar yang hadir, termasuk ibu bapanya, bergilir-gilir bercakap dengannya. Dengan ada di antara mereka menitiskan air mata. Keluarganya bagaimanapun enggan bercakap dengan media. Sekian dulu dari saya, editor podcast #NoTapis, Diari Mahkamah, Syahidah Sarhid. Diari Mahkamah.